Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya ingin membentangkan hasil terumah ramah kami semua dengan Rumah Seri Kenangan Seri Iskandar ataupun RSK Seri Iskandar dan memberitahu 4 ciri perkembangan Wagak Emas. Pertama sekali saya kenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Izzati binti Razali, I19203-905. Seterusnya Muhammad Faiz bin Abdul Rahman, I19204-027. Seterusnya Fatih Paradayana binti Muhammad Fauzi, I19203-905. Dan Nurul Hanis binti Muhammad, I10203-872. Kami dari kumpulan 6. Saya akan membentangkan latar belakang penemu bual. Nama beliau ialah Encik Zamri. Beliau tinggal di Kampar, Perak. Beliau dulu pernah berkhidmat di RSK Ulu Kinta. Beliau telah berkhidmat dengan RSK ni selama 13 tahun lah. Dulu jawatan Encik Zamri ni dia sebagai pembantu perawatan kesihatan dan tugasnya sentiasa memantau orang tua dari segi kesihatan, aktiviti dan pemakanan. Sekarang pula Encik Zamri dia memegang jawatan unit dobi, iaitu disebabkan penambahan penghuni. Tugas beliau adalah mengatur semua jadual penghantaran pakaian dan sebagainya. Seterusnya ialah pengenalan RSK SI. Rumah Seri Kenangan Seri Iskandar ni dia ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada Wagak Emas yang daif demi menjamin kesejahteraan dan kualiti hidup mereka. RSK Seri Iskandar ni dia mempunyai 42 orang kaki tangan dan mempunyai keluasan sebanyak 10 hektar. RSK Seri Iskandar ni under Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun dipanggil JKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatih Paradayana binti Muhammad Fauzi. Nombor metrik I192039935. Saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan latar belakang Rumah Seri Kenangan Seri Iskandar. Baiklah. Saya akan bermulanya dengan blok ataupun ruangan bangunan tersebut. Di mana rumah ini adalah sama seperti rumah-rumah lain lah. Di mana rumah ini mempunyai dewan serbaguna, pentadbiran, bilik asrama, bilik gunting rambut sendiri dan juga bilik pesakit yang terlantar lah, dan juga mempunyai klinik sendiri. Mereka ini mempunyai staf-staf yang mahir lah dalam perubatan dan juga mempunyai dewan makanan yang bernamakan Al-Kawaris Mis, dan juga bilik dobi sendiri serta surau dan juga bilik stor. Dan juga dalam rumah ni juga mempunyai bilik kelamin. Di mana bilik kelamin ni adalah orang kata sebagai pasangan yang tinggal di sana. Dekat rumah ni mempunyai 4 ruangan untuk pasangan lah, dinamakan sebagai bilik kelamin. Dan juga saya akan menerangkan serba sedikit tentang profil statistik, di mana sepanjang 2017 mereka menerima 120 orang daripada penghuni-penghuni luar lah. Dan juga mereka dekat rumah ni mempunyai yang paling tertua adalah berumur di sekitar 89 tahun. Dan juga di kalangan nyanyuk adalah 5 orang dan telata adalah 9 orang. Mereka juga menerima perpindahan ataupun sebagai kata macam menerimalah daripada RSK berbeza. Contohnya macam Ceras, Taiping, Nakanga serta Bendong. Dan juga faktor kekurangan dalam perumahan ni, penghuni-penghuni rumah ni adalah disebabkan faktor meninggal dunia, antaranya adalah faktor berpindah, dan juga yang terakhir adalah disebabkan keluarga mereka mengambil mereka semula. Dan juga tahap penerima rumah ini tersebut mempunyai 2 bahagian, iaitu negatif dan positif. Di mana kalau kita macam tahu, positif mestilah benda yang baik-baik, dan positif adalah penghuni-penghuni yang datang sukarela. Maksudnya dia macam tak nak duduk keserongan, contohnya dia nak bergaul dengan kawan-kawan, so dia datang dengan sukarela. Dan juga negatif adalah cuba larikan diri, macam kita tahulah negatif kan. Dan juga di kalangan orang negatif adalah daripada perintah mahkamah sendiri. Statistik pecahan
macam kita tahu, rumah ni mempunyai berbilang bangsa. Seperti yang kita tahu, India, China dan juga Melayu. Di mana yang kita lihat pada statistik rumah ni adalah China mempunyai 37 orang, di mana China ni adalah yang paling tinggi lah, dan juga Melayu adalah 36 orang dan serta India adalah 30 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Muhammad. Saya akan menyambung perbentangan mengenai pecahan penghuni mengikut jantina. Dekat rumah Sri Iskandar ni ada 2 jantina je lah, iaitu lelaki dengan perempuan. Ada 69 orang penghuni lelaki dan 34 orang penghuni wanita. Dekat rumah Sri Iskandar ni ada 3 blok, iaitu yang pertama blok Zamrud, yang kedua blok Nilam dan yang ketiga blok Berlian. Dekat dalam rumah Sri Iskandar ni dia ada unit-unit operasi yang bertindaklah menguruskan setiap bahagian lah. Yang pertama unit asrama, yang kedua unit pentadbiran, yang ketiga unit kesihatan, yang keempat unit stor dan aset, yang kelima unit dobi, yang keenam unit hal ehwal Islam. Hal ehwal sini adalah menguruskan macam solat, diorang punya kuliah agama, benda-benda yang macam tu lah kan. Dan yang akhir sekali unit counselling. Unit counselling ni yang akan approach diorang if diorang ada masalah ke, diorang ada problem ke. Kalau diorang macam ada masalah tapi tak tahu nak share, unit counselling ni akan approach diorang, akan tanya diorang macam mana diorang, perkembangan diorang. Macam tu lah. Saya akan tunjukkan gambar-gambar infrastruktur ataupun gambar-gambar rumah Sri Kenangan Iskandar lah. Ni gambar-gambar infrastruktur lah. Ni gambar, ni asrama penghuni. Ni bilik kuarantin. Ni ruang lega asrama. Ada yang lepak situ kan. Ni pejabat pentadbiran. Ni klinik dan bilik rawatan kalau nak pergi klinik ke. Ni bilik fisioterapi. Ini dewan serbaguna. Kalau ada nak riadah ke, boleh juga. Ni dewan makan. Ni gym lelaki dan perempuan. Ini bilik gunting rambut. Ini bedridden. Ini bilik cuci pakaian. Seterusnya saya akan bentangkan tentang aktiviti penghuni, yang mana kalau rumah Sri Kenangan Sri Iskandar ni mereka mempunyai aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan kepada warga-warga emas ini. Ini adalah salah satu aktiviti dia, iaitu macam mereka ada melakukan aktiviti macam program yang bermanfaat kepada warga-warga emas. Aktiviti senaman. Ini kalau kita tengok kat slide ni, ada kat dalam slide aktiviti senaman. Kuliah agama ni mereka akan lakukan pada waktu lepas maghrib selalunya dan selepas waktu subuh. Seterusnya program, macam saya cakap tadi, program kesihatan daripada pihak hospital. Bukan itu sahaja, program yang melibatkan universiti pun ada, seperti UTP. Ini saya nak terangkan pasal aktiviti-aktiviti lain yang mereka lakukan sebelum menjelma COVID coronavirus. Kan. Yang pertama, College UTP, macam saya cakap tadi, College UTP akan buat aktiviti di rumah Sri Kenangan. Ini apa yang dikatakan oleh Encik Zamri tu. Dan seterusnya unit counselling. Unit counselling ni pun ada juga, macam mereka mendengar segala luahan daripada warga-warga emas ni. Macam contoh, ada warga emas yang jenis sunyi, kesunyian kan, ada jenis yang macam kemurungan kan, duduk sorang-sorang dan sebagainya. Dan unit counselling ni sebagai peranan penting lah dalam mendengar segala luahan daripada warga emas ni. Seterusnya, sebelum COVID ni, pihak rumah Sri Kenangan Sri Iskandar ni pergi melawat TLDM di Lumut dengan menaiki bas. Ini RSKSI ni pernah pergi rombongan bawa warga-warga emas ni pergi melawat TLDM. Mereka ni menaiki bas lah. Ini sebelum COVID lah kan. Sebelum COVID ni banyak mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang macam
macam terbaik untuk warga emas ni. Tapi bila datangnya coronavirus ni, semua jadi terhalang dan mereka hanya duduk di dalam rumah seri kenangan sahaja. Dan seterusnya outing setiap hari Rabu. Ini sebelum COVID ni, outing, mereka ada melakukan outing ataupun keluar, macam contoh keluarga-keluarga yang ambil ke, ataupun pihak RSKSI ni bawa mereka pergi keluar lah, kan. Contohnya mereka beri RM30 untuk duit RM30 untuk berbelanja di pekan. Mereka bawa outing keluar ni, macam pihak RSKSI ni bagi duit dekat setiap warga emas ni, dan mereka gunakan duit itu sebaik mungkin untuk belanja apa saja yang mereka nak. Macam tu warga emas kan. Seterusnya menonton filem di Dewan Makan. Ini salah satu contoh yang mereka melakukan aktiviti, macam contoh mereka bosan ke apa kan, rumah sewa pula dah. Mereka bosan, tak tahu nak buat apa kan, warga emas kan. So mereka akan menonton filem, macam contoh Encik Zamri kata mereka selalu menonton cerita, ialah orang lama kan, orang tua ni selalu tengok cerita Piramli kan, contoh dan sebagainya kan. Itu salah satu cerita yang selalu mereka tengok. Dan selain daripada itu, aktiviti lain yang mereka selalu melakukan solat jemaah lah, yang mana yang beragama Islam tu mereka selalu berjemaah di dalam surau. Seterusnya jadual makanan yang diletakkan. Ini daripada Encik Zamri yang mereka telah Encik Zamri telah beritahu jadual makan yang mereka yang telah diletakkan oleh Rumah Seri Kenangan Sri Iskandar ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 waktu yang mereka perlu makan pada waktu tu. Yang pertama pukul 8, pukul 10 kan, pukul 12 tengah hari, pukul 4 petang, pukul 6 petang, pukul 8 malam hingga pukul 10 malam. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang 4 ciri perkembangan terhadap orang tua. Okey. Yang pertama, bahagian saya adalah fizikal. Kita tengok daripada perkembangan fizikal, yang mana apa yang kami telah dengar daripada Encik Zamri, iaitu mereka telah melihat pihak RSKSI ni, Rumah Seri Kenangan Sri Iskandar ni telah melihat kesihatan dari segi orang tua lah. Kesihatan orang tua dipantau sentiasa menurun. Mereka memantau kesihatan bagi warga-warga Rumah Seri Kenangan ni. Mereka selalu melihat kesihatan orang tua ni semakin, orang kata graf lah. Mereka mempunyai graf yang mereka melihat graf itu sentiasa menurun lah, kan. Macam ada yang jenis sakit teruk dan sebagainya. Seterusnya memantau keselamatan orang tua sebelum tidur. Ini kata semua mereka memantau aktiviti warga emas ni. Mereka menetapkan mereka ni perlu tidur awal, dan yang mana yang tak tidur awal tu mereka pantau dan tujuan yang mereka pantau ni untuk tak nak macam contoh orang tua kan, mereka selalu pergi ke mana-mana kan, ataupun ada yang jenis sedih dan sebagainya. Dan Encik Zabri pun ada beritahu ada orang warga emas ni yang jenis degil. Yang jenis degil yang sentiasa orang kata keluar duduk seorang-seorang kan. Dan Encik Zamri kata dia ni selalu degil lah, dan sentiasa orang kata dia lah nak mereka pihak sedangkan pihak RSKSI ni pun suruh ia tidur awal. Dan seterusnya kesihatan yang serius, RSKSI akan menghubungi pihak hospital dengan segera. Ini bagi contoh sesiapa, macam contoh kan, kalau ada kalau ada warga emas yang sakit teruk kan, macam Encik Zamri kata ada yang jatuh katil kan, dan mengakibatkan dia punya tulang tu retak. Mereka pihak RSKSI ni akan telefon pihak hospital tu dengan cepatlah untuk takut mereka tak simpan. Kalau macam contoh ada warga emas yang jatuh daripada katil tu, dia pun tak tunggu, dia pun akan terus hubungi pihak hospital, sebab takut ialah orang tua ni dia punya tulang dia lembut kan. So daripada situlah. Okey.
Okey, saya juga akan menerangkan berkaitan tentang emosi mereka di sana. Okey, sepanjang temu bual lah. Okey, penerimaan dari segi emosi, macam kita tahulah, emosi mereka pada mulanya baik. Dan tidak bolehlah mereka, macam kita tahu, mereka ni tak boleh bersendirian. Bila bersendirian akanlah tercetusnya emosi-emosi yang macam negatif lah kan. Dan juga mereka juga gembira lah juga dalam duduk rumah ni sebab mereka kaya dengan makanan, iaitu mereka mempunyai makanan 6 kali sehari. Macam kita tahu, kita sendiri pun dalam 3 hari. So macam mereka ni gembira lah, makanan semua tanggung. So macam tak adalah nak bayar sendiri. Dan juga emosi diorang dekat sana, mereka juga agak gembira disebabkan mereka berjalan. Macam kita tahu rumah Sri Iskandar ni, kenangan Sri Iskandar ni, mereka suka berjalan, iaitu setiap satu hari ada outing. Dan mereka mempunyai kewangan lah RM30 sebulan. Mereka mesti dapat, orang cakapkan, wang saku tidur. Dan juga bila kita dah tahu penerimaan, mestilah kita tahu perbezaan emosi. Di mana kalau kita macam tahu, okey, rumah Sri Iskandar ni mempunyai 3 berbilangan kaum. Jadi macam-macam lah emosi diorang kan. Melayu, India dan Cina. Dan juga dalam kalangan mereka ni, mereka seseti bertanya berkaitan dengan keluarga mereka, kerana mereka mempunyai sifat kerinduan yang sangat tinggi. Dan juga mereka lebih rindu dan emosi lah, lagi-lagi bab kerinduan. Macam kita lah kan, bab keluarga mesti kita rindu lagi. Dan juga emosi diorang akan tercetus negatif apabila orang keluarga lain lah datang melawat kawan-kawan mereka. So mereka rasa macam sedih, kenapa keluarga sendiri tak datang. Itu adalah antara emosi-emosi dalam rumah kenangan Sri Iskandar. Okey, seterusnya dari segi kolektif. Orang tua ni, diorang ni lebih bijak. Contohnya seperti Encik Zamri ada ceritakan tentang satu hari, ada seorang warga Mas ni, dia cakap dia nak keluar jumpa seseorang dekat Ipoh. Dia ni diberi kelonggaran oleh sebab dia ni sihat. Diorang ni hantar dia ke stesen bas. Elok dah hantar tu, warga Mas tu dia boleh pula melancong ke tempat lain. Melencong ke tempat lain. Dia pergi sampai ke Ceras untuk jumpa kawan dia. Encik Zamri tu cakap kira warga emas ni memang bijak. Dia cakap nak pergi tempat lain, tapi dia pergi tempat lain. Lepas dari kejadian ni, RSK Sri Iskandar ni mereka lebih ketatkan dan tak boleh keluar. Kemudian ialah warga emas ni, nyanyuk ataupun erti kata lain, pelupa. Dekat RSK Sri Iskandar ni ada dalam 10 orang tu pelupa. Tapi yang betul-betul pelupa, yang tak ingat apa tu, dalam 2 hingga 3 orang saja. So saya akan menyambung untuk perkembangan sosial pula. So perkembangan sosial ni antara mereka ni sebabkan diorang ada unit counselling yang ditubuhkan. So perkembangan sosial diorang ni akan dipantau oleh unit counselling lah. So macam kalau diorang ada masalah ke, diorang ada problem ke, so unit counselling akan tanya setiap hari, akan tanya macam mana diorang hari ni, okey ke, baik ke, ada masalah ke. So perkembangan sosial diorang ni baik lah dekat sana. Sebab diorang pun sentiasa macam buat aktiviti tu bersama-sama. Diorang tak ada seorang-seorang, dia akan buat aktiviti sama-sama. Contoh aktiviti diorang tu macam melukis, bersenam ke, tengok TV. So kalau diorang tengok TV tu, diorang akan tengok dekat dewan makan lah. Sebab dekat dewan makan tu ada TV yang besar sekali. So diorang akan tengok ramai-ramai lah dekat dalam dewan makan tu. Tapi kadang-kadang ada je diorang macam bergaduh-gaduh sebab ada yang nak tengok cerita Hindustan, ada yang nak tengok cerita Melayu. Tapi tu macam biasalah kan. Diorang macam, yelah, ada yang nak tengok cerita Hindustan je sampai satu hari kan. So macam benda tu biasalah. So diorang dalam satu asrama tu, dalam satu bilik tu, diorang ada duduk 4 orang. So diorang akan bersembang di antara 4 orang ni. So diorang tak, perkembangan sosial diorang bergaul lah bersama-sama. Diorang tak ada macam seorang-seorang ke, tak ada. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran yang dihadapi lah. Cabaran yang dihadapi oleh golongan tua ni, yang pertama golongan yang apa yang Encik Zamri beritahu, apa yang
cabaran yang beliau telah hadapi, iaitu golongan tua ni mereka ni sentiasa terasa hati, merajuk dan marah. Ini macam kalau contoh apa Encik Zamri mengarahkan kepada mereka mereka sentiasa terasa hati, mereka sentiasa merajuk kan. Ada yang setengah tu dia marah, tu biasa mereka kata. Encik Zamri kata itu perkara biasa, sebab mereka dianggap je seperti macam ibu bapa kita kan. Okey, seterusnya selalu meminta pihak RSK ni untuk menghubungi keluarga kesunyian. Sebab apa? Sebab ini antara cabarannya yang mana ada golongan warga emas ni yang mereka telah dibuang oleh keluarga. Dan ini mengakibatkan mereka nak sentiasa, ialah ada setengah tu dia rindu kepada keluarga. Ada yang setengah tu dia jenis macam sunyi yang mana mereka nak bersama dengan keluarga. So mereka selalu meminta pihak RSK ni untuk telefon hubungi keluarga sentiasa, setiap masa. Ada jenis yang sentiasa nak call kan, sebab ialah rindu kan dengan keluarga semua kan. Seterusnya golongan tua yang terlantar ni akan dibuat dari A hingga Z. Ini nak kata kat sini ada setengah yang golongan tua ni yang jenis terlantar ni kan, mereka akan buat daripada permulaan hingga akhirnya. Macam contoh mereka nak mandi kan, contoh mereka mandi, mereka tak buka baju macam mereka nak. Mereka akan buat daripada A hingga Z lah, daripada buka baju semua, lepas tu mandikan mereka sampailah sikat rambut semua, bedakkan, tu dah sampai akhirnya mereka rasa bersih lah. Mereka dibersihkan lah. Okay, seterusnya mengarahkan bagi orang tua yang mampu melakukan perkara tersebut. Sebab ada setengah warga emas ni, Encik Zamri kata kan, ada setengah warga emas ni yang mana mereka ni macam tak tahulah nak kata macam mana. Mereka ada suruh ada suruh Encik Zamri ni mereka nak Encik Zamri ni yang suapkan kepada warga emas ni. So nak kata kat sini, yang mana yang Encik Zamri kata yang berkemampuan, pihak RSK ni akan suruh orang tua ni yang mana yang mampu, mereka gunakan tangan sendiri. Contoh dia macam tu. Sebab ada yang setengah tu jenis macam ialah mengada kan, tapi mereka mampu melakukan benda tu. Yalah, tapi kita nak tahu, kita hormat mereka kan. Okey, itu saja. Okey, saya juga akan menerangkan berkaitan nasihat yang perlu kita dapat, bukan sahaja daripada serta-serta orang yang masih lagi ada keluarga ke kan. Okey, sebagai kita seorang anak, warga emas ni perlu disayangi. Mereka ni punya pemikiran berbeza, hati mereka pun berbeza, bukan macam kita. So macam orang mudah rasa negatif, terguris walaupun satu ayat yang macam mencemarkan. So berhati-hatilah. So dan juga kita perlu bila kita nak dapat redha Allah, mesti kita kena dapat redha daripada keluarga kita. Lagi-lagi kita sebagai seorang anak. Dan juga perlulah menyayangi ibu bapa lebih daripada orang. Contohnya macam keluarga orang lain, macam percintaan ke suami kita, dalam masa yang sama ibu bapa yang kedua, yang pertama mestilah Allah kan. Semacam ibu bapa ni sangat penting lah. Dan juga bukti rasa sayang ibu bapa tidak sebelum mereka meninggal ni. Maksudnya mereka di sini buktikan mereka sebelum kita terlambat lah. So apa-apa pun kita sebagai seorang anak perlulah menjaga. Macam kita tahu kita sendiri dah belajar berkenaan ini, mestilah kita lagi memahami mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.